Kita bersama dengan Encik Abdul Khalir Sulaiman dan juga Encik Muhammad Rizwan Husin. Kita nak kongsikanlah hari ini tentang menu sup daging ni. Kalau kita lihat sup daging ni kan Encik Rizwan, berbeza sikit sebab dia macam ada rempah, dia pekat, teksturnya, rasa dia tu memang seimbang, cukup masinnya, cukup manisnya. Macam mana saya nak cakap tu? Okey, mungkin boleh kongsikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resepinya sangat biasa, semuanya boleh didapati di mana-mana market. Jadi kebiasaannya kami hanya menggunakan barang-barang yang kebiasaannya mudah didapat seperti bawang putih, halia, tiga sekawan, rempah sup, dan bagaimana kita mengadunnya mengikut kreativiti kepakaran yang telah Encik Haji Khalid punya pengalaman selama 20 tahun. 20 tahun ni Encik Khalid masak sup. Sebab tadi saya tengok dia tumis-tumis, lepas tu dia masuk. Tapi kalau kita lihat kan, daging tu direbus secara berasingan. Ada setengah orang dia rebus dulu, kemudian rempahnya dimasuk kemudian kan. Tapi ini kita lihat dagingnya direbus berasingan, kemudian rempahnya ditumis pun berasingan. Ya, betul. Nak bagi daging tu empuk dulu. Jadi kita ambil masa sedikit daging tersebut dan kita asingkan daging dan rempah tu untuk kita gabungkan kemudian. Okey, nak tanyalah juga, adakah ini sebenarnya rahsia resepi turun-temurun ataupun bagaimana? Sebab kalau kita ikutkan, lain orang ada lain cita rasa dan cara dia masak sup kan. Ada orang masak sup, orang panggil ceroy kan, dia tak ada rempah. Ada orang dia letak sup, letak rasa masam-masam dan sebagainya. Ini sup macam mana sebenarnya? Ini sup ni sebenarnya dia punya cara dia kita buat daripada mamak lah. Saya belajar dengan mamak dulu. Inspirasi daripada mamak. Sup berempah lah kan? Ya, betul. Okey, kalau kita cakap tentang menu sup daging ni, apatah lagi dengan sambutan Aidil Adha, Raya Haji atau Raya Korban ni, kebiasaannya lepas gotong royong sembelih melapah daging, dekat masjid ke kat surau mesti nak masak sup daging kan? Ya, betul. Menjadi tradisi. Tradisi kan? Okey. Ya, kalau kita lihat sup daging ni ataupun sup tulang ni, sebenarnya macam mana kita nak pilih bahagian mana yang sesuai untuk kita masukkan dan jadi kita masak sup ni? Dia yang paling berperisanya pada tulangnya. Dia mengikut negeri. Ada yang kegemarannya pada perut. Okey. Ada yang tempat mengikut pada kaki. Ada yang sup keting, ada yang sup kaki. Jadi kebiasaannya kita ambil general, kita ambil pada tulangnya. Kat situ perisanya. Okey, bermakna ada orang dicampurkan juga perut di dalam sup, keting. Keting tu urat ya? Ya, betul. Ekor dan sebagainya lah. Okey, ini nak tanya juga sebenarnya kepada kedua-duanya. Tapi Cik Khalid tak pakai mikrofon kan? Kalau kita masak sup ni, apa yang menjadi kadang-kadang kegusaran lah dalam kalangan penonton-penonton kita? Ada orang dia guna tip, dia campakkan sudu besi lah. Dia letakkan itu lah, letakkan ini nak bagi empuk. Apa tipsnya? Itu semua petua-petua yang kebiasaan kita dengar. Jadi ada yang letak Panadol, ada letak camca, macam-macam petua yang kita dengar. Tapi sebenarnya tak ada pun. Kita rebus je. Rebus lama. Rebus lama. Okey, kalau cakap tentang rebus lama tu, berapa lama kita perlu rebus kita punya tulang ataupun daging ni nak bagi dia lembut? Jumlah kuantiti daging tersebut. Kalau banyak. Lebih lama lah. Okey. Jadi kalau kita guna pressure cooker kan? Jadi dia punya tahap empuk tu lebih cepat sikit lah. Sebab sekarang ni dah moden kan? Orang dah boleh guna pressure cooker. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, rempahnya dah garing. Kalau dapat dikongsikan kepada anda penonton, baunya cukup sedap. Saya memang suka kalau sup yang ada rempah macam ni. Kalau soto pun memang makan yang berempah. Mungkin ada juga dalam kalangan penonton ada cita rasa yang sama. Betul. Tapi mungkin ada yang kata, saya tak berapa suka yang berempah. Saya suka yang lebih, orang kata light kan? Orang putih pun kata light kan? Okey. Jadi kalaulah kata macam ni kan, kita perlu ke macam ada gu lain? Contohnya ada setengah orang kalau buat sup mesti nak kena ada sambal kicap. Kalau macam ni perlu ataupun tak perlu? Bergantung juga. Kalau ikut saya, elok je ada sambal belacan. Sambal belacan dia punya kawan dia. Sebab dia dah pekat ya? Ya, betul. Okay. Ada orang suka dengan roti, ada orang suka dengan kicap. Saya baru nak tanya, kalau kita lihat kan tekstur sup ni kan, yang sedang dimasakkan Cik Khalid tu, tekstur ni memang pekat kerana kita ada letak rempah dan sebagainya. Kebiasaannya gunya ni kita nak makan dengan apa? Nasi dengan sambal belacan dan ikan telur masin ni? Ya, betul. Ataupun kita boleh cicah dengan roti? Boleh. Macam tu? Boleh. Paling sedap. Ikut mana-mana cita rasa kita. Okey, selain daripada menu sup ini, sup daging ni, kabarnya sebenarnya Al-Usbah juga sebenarnya ada menu-menu daging yang lain. Kalau kita tengok kat depan ni ada daging masak juga kicap, kita ada buat daging masak lemak, tilapi. Jadi pada restoran kami pada waktu tengah hari memang banyaklah lauk-lauk daging. Okey, ini daging apa ni sebenarnya? Daging korban.
Ini daging kurban masak apa? Masak kicap. Masak kicap. Okey, kalau masak kita hitam. Masak hitam. Kalau daging masak hitam ni, bahagian daging yang mana sebenarnya yang sesuai? Potongannya. Kita ambil daging peha. Peha atau batang pinang ya. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah juga selain daripada menu-menu masakan ni, apa lagi yang turut ada di Al-Usbah ni? Oh, okey. Pagi kita buat macam biasalah. Ada sarapan nasi lemak, kita ada buat soto, lontong dan sebagainya. Tengah hari kita buat nasi campur. Dan sup ni memang setiap ada lah. Daripada tengah hari hingga ke malam. Tengah hari hingga ke malam. Okey. Dekat mana lokasi kalau penonton-penonton teringin nak masak sendiri kan kadang tak larat, di tak Ampang sempat. Waterfront. InsyaAllah. Ampang Waterfront. Dan kalau boleh dikongsikan Facebook ataupun Instagramnya? Al-Usbah Enterprise. Al-Usbah Enterprise. Yes, Jadi dekat situ boleh tengoklah menu-menu yang disediakan. Okey. Selain daripada macam orang boleh datang walk in, ada ke macam kalau orang nak delivery ke sebenarnya boleh ke? Boleh, ada. Maksudnya? Kami menggunakan khidmat Foodpanda dan GrabFood untuk buat penghantaran. Alright. Okey. Maksudnya ada jugalah perkhidmatan penghantaran ataupun kalau orang nak buat tempahan untuk kenduri dan sebagainya juga. Kami bukan tertakluk kepada restoran saja. Kami juga ada terbuka mengikut peruntukan dan bajet customer. Kalau ada kata nak buat kenduri kahwin ataupun majlis-majlis. Jadi kami tak ada masalah. Okey, baiklah. Dan ini sekarang ni dah sampai proses yang macam mana ni? Boleh tak kita tunjukkan kepada penonton? Jadi mungkin ini ada setengah penonton rasa macam kebiasaannya kita masak berbeza kan, kita dah masukkan lebur sekali, tapi sekarang ni maksudnya kita perlukan dua. Oh, ini panggil apa? Tumis darat ke macam mana? Tumis darat. Okey, kita masukkan ke dalam kuali ni Okey, ini kiranya daging tu dah empuk. Kemudian kita masukkan. Okey. Dan kita akan masukkan sekali dengan kuah hasil rebusan daging itulah. Kita perlu ke kalau kita letak rempah macam ni? Kita perlu ke lagi letak sup bonjut tu? Tak payah dah. Adakah kita letakkan macam ada setengah orang masak sup dicampurkan akar daun tumbar kan? Daun sup dan sebagainya. Saya tengok ni tak ada pakai apa-apa daun pun. Tak ada. Memang tak ada Memang kiranya tak pakai daun sup pun tak apa. Bila dah siap baru kita taburkan. Oh, dah siap baru kita akan taburkan. Okey, baiklah. Ini kalau kita tengok hasil, kalau tengok pun macam masak gulai pun ada juga kan. Tapi kemudian kita akan masukkan kuah supnya dan kita akan jadikan sup Okey. Alright. Okey. Kita sebenarnya dah pun lihat hasilnya. Ini hasil yang dah siap.